Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel YZ.my dan hari ini kita akan teruskan dengan berita-berita menarik sepanjang minggu ini. Apple M1 menjadi chip pertama yang memecah rekod skor melebihi 1 juta di Antutu. Dengan pengenalan chip M1 dalam komputer Mac terbaru, Apple kini dah mula meninggalkan chip berasaskan X86 dan memilih ARM untuk prestasi yang lebih baik untuk komputer riba mereka. Salah satu produk M1 iaitu MacBook Air telah diuji dalam prestasi Antutu Benchmark dan mendapati skornya adalah melebihi 1 juta poin. Jadi dengan skor macam ni, Apple M1 berjaya menjadi chip pertama yang mencapai skor sehingga 7 angka. Kalau nak dibandingkan dengan iPad Pro Air 12V yang sebelum ni yang merupakan peranti terpantas Apple, iPad Pro hanya mencatatkan sekitar skor 720,000 sahaja. Tapi kalau nak dibandingkan dengan iPhone 12, jurang markah tu lagi besar sebab markah yang diperoleh oleh iPhone 12 hanya sekitar 550,000 sahaja. Nintendo Switch bakal dipasang di Malaysia. Berdasarkan daripada laporan Bloomberg, Nintendo Company kini telah bekerjasama dengan Sharp Corporation bagi meningkatkan pengeluaran konsol permainan Switch mereka. Pada masa ini, gegasi permainan video tersebut dikatakan bergelun untuk memenuhi permintaan tinggi berikutan populariti Animal Crossing New Horizon yang meningkat naik. Ditambah pula dengan keadaan pandemik COVID-19 yang berlaku ketika ini, ramai orang menghabiskan masa mereka di rumah. Presiden Nintendo, Shuntaro Furukawa, menyatakan Nintendo Switch kini bakal dipasang di Malaysia, yang mana ia menambah kepada dua lokasi sedia ada iaitu Vietnam dan China. Pemasangan unit konsol Nintendo Switch di Malaysia bakal dikendalikan oleh gegasi teknologi Jepun iaitu Sharp. Keputusan untuk memilih Malaysia sebagai lokasi pengeluaran ini dikatakan bermula apabila Nintendo meminta Foxconn Tech sewaktu pemerintahan Trump untuk menyediakan alternatif lokasi pengeluaran lain di luar China bagi mengelakkan ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Lanjutan daripada itu, Sharp telah dipilih kerana mereka mempunyai kapasiti tambahan di Malaysia. Walau bagaimanapun, Sharp melalui wakilnya masih belum memberi sebarang komen mengenai perkara ini, dan sementara itu jurucakap Nintendo pula enggan mengesahkan sebarang perincian berhubung kenyataan umum presiden mereka. Poco M3 rasmi pada harga bermula RM599. Okey, jadi sebagai rakyat Malaysia kan, mestilah phone murah ni dia capture attention rakyat Malaysia. Dan Poco M3 ni adalah salah satu phone yang memang murah. Macam biasalah kita tahu Poco ni dia tak kedekut nak bagi spek yang padu-padu. So aku ceritakan sedikit je dia punya spek. Poco M3 ni dilengkapi dengan 48 megapiksel AI triple camera punya setup, ada 6000 mAh bateri dengan fast charging 18 watt. Juga ada 6.53 inci Full HD Plus display beserta dual speaker. Dan juga Poco M3 ni dikuasai dengan chipset Snapdragon 662. Dengan spek yang ditawarkan tu, aku rasa Poco M3 ni memang jadi kegilaan pada mereka yang tengah on budget, nak cari phone tapi tengah on budget. Dan juga Poco M3 ni dia ada dua variant iaitu 4GB RAM 64GB storage dan juga 4GB RAM 128GB storage. Dia berbeza storage je lah di situ. Yang 64GB storage tu 599 dan juga yang 128GB storage tu 699. Harganya tu memang cukup memukau aku punya attention sebagai seorang yang kedekut ni. Dan juga sekarang ni, by the time korang tengok video ni, 27 hari bulan dan 28 hari bulan ada sale dekat Lazada, boleh dapat diskaun RM100. Di mana yang variant 64GB tu kau boleh dapatkan dengan harga 499 dan juga 128GB storage tu kau boleh dapat dengan harga 599. So apa tunggu lagi? Tengah on budget nak cari phone, pergi beli Poco M3 sekarang. Jualan Steam Autumn Sale 2020 kini dah bermula, potongan permainan sehingga 88%. Jadi sekarang ni Steam sedang mengadakan jualan tahunan Autumn Sale yang bermula daripada 25 November sehingga 1 Disember 2020. Jadi macam biasa, terdapat beribu-ribu game yang diberi promosi sempena jualan ini. Antara promosi permainan yang menarik perhatian adalah Red Dead Redemption 2 yang berharga RM146 berbanding RM219, Star Wars Squadron yang berharga RM95.40 daripada RM159, Death Stranding RM119.50 berbanding RM239, dan juga FIFA 21 iaitu RM144.42 berbanding RM249. Jadi bolehlah berkunjung ke Steam untuk tengok game-game yang menarik. Mana tahu kan ada game yang korang dah wishlist sebelum ni, boleh korang beli. Apa jadi dengan aplikasi iShare Fans? Sebulan dua ni, aplikasi iShare Fan banyak dibualkan di media sosial. Bukan sahaja ia popular kerana menawarkan sejumlah wang untuk tugasan like dan share di IG, TikTok, Facebook dan YouTube, tetapi ia juga hebat diperkatakan kerana mempunyai unsur-unsur money game.
Dan sejak beberapa hari yang lepas, berdasarkan komen-komen yang bertebaran di media sosial dan grup aplikasi tersebut, ahli-ahli mula mengadu mengenai beberapa isu seperti pengeluaran duit yang lambat dan juga customer service yang tidak responsif. Ada yang menyatakan proses pengeluaran wang telah dibuat seminggu yang lepas, tetapi sehingga kini wang tersebut tidak muncul-muncul di dalam akaun bank mereka. Bagi anda yang masih tanya-tanya tentang iShareFan, ia merupakan sebuah platform yang menawarkan jualan like dan share kepada pemilik akaun Facebook, IG, YouTube dan TikTok. Ahli-ahli yang menyertai iShareFan akan dibayar dengan sejumlah wang untuk melakukan tugasan-tugasan berdasarkan pakej yang dilanggan. Ada yang percuma dan untuk mahukan tugasan yang lebih lagi, mereka perlu melanggan pakej yang lebih tinggi seperti pakej VIP. Selain daripada itu, iShareFan juga ada menawarkan referral commission yang bermaksud upline dan downline. Tetapi downline tidak boleh melakukan tugasan melebihi daripada apa yang dilakukan oleh upline, di mana downline perlu menaik taraf pakej yang diorang langgan kepada yang lebih tinggi lagi. Berkenaan kenapa iShareFan dikaitkan dengan money game dan penipuan? Pertama sekali disebabkan maklumat pemilik dan pengendali domain yang tidak jelas, laman web yang tidak menggunakan HTTPS, payment gateway meragukan, khidmat pelanggan yang tidak responsif dan banyak lagi perkara yang boleh dipertikaikan. Terdahulu, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman yang merupakan penasihat syariah kewangan Islam tempatan dan antarabangsa ada menyatakan sekiranya sistem mempunyai level yang perlu dibayar dahulu untuk baru dapat lakukan task, ia ada elemen syubhat yang berselindung di sebalik tugasan like dan share. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya menjauhi skim ini kerana ia mempunyai unsur syubhah. Kita semua faham dengan COVID-19 yang melanda sekarang ini, ramai yang terkesan dan memerlukan pendapatan sampingan. Tetapi sekiranya anda masih lagi berkira-kira untuk menyertai iShareFan ini, anda boleh dengar pendapat Abang Cerah dari saluran Mona Lisa kerana beliau ada mengutarakan pendapat beliau tentang iShareFan. Nilofa bakal melancarkan aplikasi Islamic The Nur pada Januari 2021. Okey, baru-baru ni kita digemparkan dengan app Muslim Pro, dijual maklumat lah apa semua kan, basically benda-benda yang tak best didengar lah. Jadi disebabkan itu, ada aplikasi yang akan dilancarkan pada Januari 2021 nanti yang bernama The Nur oleh Nilofa. App ni dia berunsurkan Islamic punya elemen di mana dia dilengkapi dengan waktu solat, bacaan Quran dan juga arah kiblat. Untuk feature bacaan Quran ni, dia dilengkapi dengan 3 bacaan. Yang pertama dibaca oleh Abdul Rahman Al-Sudais. Yang kedua adalah daripada Bandar Balila. Yang ketiga adalah Sa'ad Al-Ghamidi. Maaf kalau tersalah sebut nama ketiga-tiga tu, tapi dia dibaca oleh ketiga-tiga orang yang mulia itulah. Yang menariknya, terdapat juga terjemahan suara dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan juga bahasa Malaysia. Jadi tak kira apa bangsa pun kau, kalau kau beragama Islam, kau nak mendalami agama Islam, this is good man. Dan yang menariknya, untuk terjemahan bahasa Melayu tu, dia akan diterjemahkan sendiri oleh Nilofa. Dan juga dijangka akan lebih banyak bahasa yang akan dimasukkan di dalam app ni kelak. Selain itu, terdapat juga feature arah kiblat yang bukan sahaja boleh digunakan di dalam Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan juga dia akan menunjukkan senarai masjid terdekat melalui kiblat itulah. Menurut komen balas di Instagram rasmi The Nur App oleh Nilofa, app ni akan ditawarkan secara percuma sahaja di App Store dan juga di Play Store. Aku personally ni tak adalah minat sangat Nilofa, tapi bagi aku benda yang dia buat ni memang something to be proud of lah. Benda ni memudahkan orang Islam dan juga orang yang nak mendalami Islam, which is very good. Good job Nilofa. Good job.